Rosina. Jadi hari ini kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan mengenai impak kemelesetan ekonomi dunia terhadap Malaysia. Jadi ini adalah artikel yang kami pilih. Artikel yang kami pilih ini di dalam bahasa Inggeris yang bertajuk The Impact of the Global Financial Crisis, The Case of Malaysia. Jadi ini ahli kumpulan kami. Saya Wahidita Aisyah binti Warosli. Saya Nur Saya Hamid Rizki. Saya Ian Rizaki. Okey, kita mulakan terlebih dahulu dengan pengenalan terhadap impak kemelesetan ekonomi terhadap Malaysia ni. Okey, yang pertama adalah bermula pada tahun 1998 di mana Malaysia mengalami pengucupan terhadap pertumbuhan keluaran dalam negara kasar iaitu KENK. Sebenarnya krisis kewangan Asia ni berasal daripada Thailand, tetapi ia berimpak kepada Malaysia kerana semasa tu dia terdapat kelemahan dalam kewangan Amerika Syarikat yang dia juga memberi kesan kepada Malaysia pada ketika itu. Okey, yang pertama kami analisis mengenai prestasi makroekonomi sebelum krisis kewangan global 2008. Makroekonomi ni dia macam ekonomi secara menyeluruh. Saya juga ada bertanya juga sedikit kepada budak yang pernah mengambil mata pelajaran ekonomi. Makroekonomi ni dia macam melibatkan kadar pengangguran, kadar ekonomi negara macam tu. Jadi krisis kewangan ASEAN ni telah berimpak kepada Malaysia. Tetapi ekonomi mula pulih pada tahun 1999 melalui ekspor iaitu produk perkilangan. Maksudnya kat sini, pada mulanya krisis kewangan ASEAN ni dia merosot, tetapi pada 1999 ekonomi mula pulih kembali melalui ekspor produk perkilangan. Okey, terdapat isu struktur yang mengganggu yang dihadapi oleh ekonomi sebelum krisis kewangan global 2008. Seperti yang dibincangkan di bawah ni, saya telah menyenaraikan beberapa. Yang pertama adalah ekonomi bergantung pada ekspor selepas krisis kewangan Asia. Maksudnya kat sini, ekonomi ni memang bergantung pada ekspor sahaja. Yang kedua, pelaburan tidak mencukupi selepas krisis kewangan Asia. Saya akan beritahu dulu poin penting dia. Nanti saya akan jelaskan dengan lebih terperinci pada slide yang seterusnya. Okey, yang ketiga, simpanan negara kasar, pembentukan modal dan baki akaun semasa. Yang keempat, defisit fiskal berterusan. Yang ini pun saya akan perjelaskan pada slide yang seterusnya. Okey, kita lihat kat sini. Peningkatan dalam kitaran elektronik global pada 1999 hingga 2000 membolehkan Malaysia mengeksport jalan keluar daripada krisis. Maksudnya melalui peningkatan dalam kitaran elektronik ini, Malaysia mampu keluar daripada krisis kewangan itu. Okey, saya akan jelaskan lebih detail. Okey, seperti yang kami telah analisis juga, yang kami dapat adalah ekonomi bergantung pada ekspor selepas krisis kewangan Asia. Seperti saya kata tadi, untuk keluar daripada krisis kewangan tu, Malaysia ni mula bergantung pada perdagangan antarabangsa, dan negara kedua yang bergantung pada perdagangan selepas Singapura. Maksudnya Malaysia ni hanya bergantung pada ekspor untuk mendapat kewangan. Yang kedua adalah penurunan mata wang. Peningkatan dalam kitaran elektronik dunia menyusutan besar mata wang domestik ringgit berbanding kebanyakan mata wang utama, terutamanya dolar AS. Maksudnya kat sini, mata wang Malaysia dia jatuh sebabnya kita terlalu bergantung dengan dia punya barang import ke luar negara. Jadinya mata wang kita dia jatuh. Itu menyebabkan krisis kewangan berlaku dan penurunan ekonomi kepada Malaysia ketika itu. Okey, yang kedua, pelaburan tidak mencukupi selepas krisis kewangan Asia. Maksudnya kat sini, semasa Malaysia ni mengalami penurunan ekonomi tu,
penurunan kemasukan pelabur asing juga berkurang kerana pelabur asing ni macam tak berani nak pergi melabur di Malaysia sebab dia tahu pada ketika itu Malaysia mengalami krisis kewangan. Okey, berdasarkan apa yang Jumika cakap tadi, apa yang saya faham berdasarkan pelaburan yang tak mencukupi itu, apabila berlakunya pelaburan yang tak mencukupi ni, pelabur ni telah menjadi lebih berhati-hati selepas krisis kewangan Asia ni berlaku. Walaupun usaha kerajaan ni telah menyediakan pelbagai insentif pelaburan baharu kepada pelbagai industri. Okey, yang seterusnya, simpanan negara kasar, pembentukan moda kasar dan baki ekor semasa. Okey, sejak bermulaan krisis kewangan Asia ni, pelaburan telah menyunang tetapi kadar simpanan kekal tinggi. Maksudnya, walaupun pelaburan tu jatuh, tapi kadar simpanan ekor semasa Malaysia pada tu kekal lagi tinggi. Walaupun ekonomi Malaysia didorong oleh sektor ekspor, ekonomi domestik kekal lemah dengan lebihan simpanan berbanding pelaburan. Okey, kita teruskan pada defisit fiskal. Tapi saya ingin bertanya pada ahli populasi sendiri sebab kami telah bincang mengenai defisit fiskal ni. Okey, Ila, adakah awak tahu apakah defisit fiskal? Okey, melalui apa yang saya tahu daripada defisit fiskal ni merupakan keadaan di mana perbelanjaan negara melebihi kehidupan. Maksudnya perbelanjaan lebih daripada hasil kehidupan negara untuk dalam satu tempoh tertentu yang kebiasaannya tempoh tu dalam masa setahun. Okey, macam yang saya kata tadi, dia penggunaan lebih daripada pendapatan dia bermaksud macam tu lah. Itu telah menyebabkan beban besar yang diletakkan pada dasar fiskal dan bukannya dasar monetary untuk merangsang ekonomi domestik. Perbelanjaan mengurus kerajaan telah meningkat lebih mendadak daripada hasil cukaian sejak 2000 kerana pada ketika itu kebanyakan pekerja Malaysia ni dia kurang untuk membayar cukai pendapatan yang telah menyebabkan berlakunya defisit fizikal ni. Sebab pekerja Malaysia ni kurang bayar cukai pendapatan kerana majoriti penduduk di Malaysia pada ketika itu berpendapatan rendah dan kebanyakannya kurang pendapatan lah untuk membayar cukai pendapatan ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan kepada Malaysia. Yang pertama adalah kesan kepada kewangan. Okey, aliran modal. Pelarian modal di Malaysia ni berlaku sejak 10 Kedua 2008. Bank dan institusi kewangan, Amerika Syarikat dan negara barat yang lain mengurangkan perniagaan antarabangsa. Dia pun kurangkan barang-barang ni disebabkan mereka nak tumpu kepada pasaran asal mereka. Jadi di sini pada tahun 2007 modal yang dikeluarkan adalah 37.7 bilion dan berlaku peningkatan modal pada tahun 2008 iaitu 80.8 bilion iaitu sebanyak 118.5 bilion. Okey, yang kedua adalah aliran portfolio. Pada tahun 2008 ni Malaysia ni telah terjejas oleh aliran keluar pelaburan portfolio. Berlakunya pembalikan aliran modal portfolio ini disebabkan oleh penghantaran balik oleh pelaburan asing yang menjejaskan pasaran saham dengan ketara. Okey, apa yang kita lihat di sini sebenarnya aliran modal dan aliran portfolio ni saling berkait. Maksud aliran portfolio ni adalah aliran modal antarabangsa atau pelaburan portfolio penting untuk membangunkan ekonomi negara kita. Kemasukan aliran modal ni sebenarnya dapat memperbaiki jurang tabungan pelaburan seperti negara yang mengalami masalah tabungan pelaburan untuk sektor domestik. Jadi disebabkan itu tabungan domestik Malaysia ni terhad. Jadi Malaysia ni memerlukan dana tabungan asing untuk memastikan jurang tabungan pelaburan antara negara lain tu berkurangan. Yang ketiga, pelaburan asing. Pelaburan langsung asing ni menjunang ke pelaburan langsung asing ke Malaysia ni menjunang 98%. Yang menjunang tu adalah sebanyak 15.9 bilion pada suku kedua 2008 kepada 0.3 bilion pada suku ketiga. Okey, pembalikan besar aliran modal portfolio ni akibat oleh pelupusan institusi kewangan asing dengan bermulanya krisis kewangan global yang disebabkan oleh penurunan rizal pada separuh kedua 2008.
Yang keempat adalah kadar pertukaran asing. Pada tahun 2009 ni, negara kita telah ringgit ni telah kehilangan hampir 6% daripada nilai dolar Amerika Syarikat. Disebabkan berlakunya penurunan ringgit ni adalah disebabkan permintaan dalam ekspor aliran keluar modal portfolio negara kita ni berkurang. Jadi menurut kajian Globally 2007, 9 negara Asia mendapati terdapat hubungan yang sangat lemah, termasuklah negara kita iaitu Malaysia, antara kadar pertukaran sebenar dan prestasi ekspor negara. Kejatuhan nilai ringgit ni sebenarnya dapat meningkatkan prestasi ekspor negara kita dan sustainability daripada kemaslahatan global. Okey, macam ni, kenapa kita kena ekspor kan? Kalau macam nilai ringgit kita jatuh, mestilah banyak negara luar yang nak beli barang kita sebab murah. Jadi daripada hasil daripada duit ekspor yang kita ekspor ke negara luar tu, kita boleh gunakan kewangan tu untuk import. Okey, disebabkan itu Malaysia ni perlu bergantunglah pada permintaan dunia dan kapasiti pengeluaran dalam menentukan barang ekspor. Dan seterusnya sistem perbankan. Okey, sistem perbankan ni Malaysia disebabkan persekitaran perniagaan yang lemah dan jangkaan peningkatan dalam pengangguran, pinjaman tidak bayar, sistem perbankan dijangka meningkat. Okey, permohonan pinjaman menjadi perlahan untuk kedua sektor iaitu sektor perniagaan dan sektor isi rumah. Tapi permohonan pinjaman daripada sektor pengangkutan, kewangan insurans dan perkhidmatan perniagaan terus dikekalkan. Yang kedua, kesan kepada perdagangan. Okey, Malaysia ni telah mengalami penurunan terbesar dalam ekspor sejak tahun 1982. Pada Januari 2009, ekspor Malaysia ni jatuh 28% dari tahun ke tahun. Okey, jadi kejatuhan yang paling membimbangkan Malaysia ni, ekspor perkilangan seperti elektronik, mesin elektrik dan peralatan. Sebenarnya tiga-tiga sektor ni dia menyumbang 40% daripada ekspor Malaysia. Yang kedua, pada tahun 2008, jumlah ekspor perkilangan ni merosot 20% diterajui oleh semikonduktor dan elektronik. Dan seterusnya, ekspor pertanian dan sumber asli juga jatuh apabila harga komoditi itu jatuh. Dan tempoh sama, ekspor minyak sawit turun 32% dan minyak mentah sebanyak 33%. Okey, yang keempat, menjelang tahun 2009, berlakunya kesinambungan dalam peningkatan ekspor adalah disebabkan oleh kesan program rancangan fiskal dan monetari yang besar-besaran di seluruh dunia. Okey, monetari ni tujuan dia adalah untuk mengukuhkan pemulihan ekonomi dan mengekalkan kestabilan kewangan di negara kita lah. Seterusnya, ekspor Malaysia ni mengandungi komponen import yang tinggi bagi barang perantaraan. Okey, berdasarkan apa yang saya terangkan tadi, apa yang kita dapat simpulkan daripada kesan kepada perdagangan ni ialah apabila barang ekspor negara kita jatuh, barang import negara kita juga turut jatuh sebab barang ekspor dan barang import negara ni saling berkait antara satu sama lain. Okey, dan sekali adalah kesan kepada ekonomi. Kesan kepada ekonomi Malaysia ni ada dua, iaitu indeks pengeluaran industri, buruh dan pekerjaan. Okey, kesan krisis keantaraan kewangan ni dan perdagangan sedang berjalan ke arah ekonomi sebenar dari segi kerugian dalam output perdagangan dan pekerjaan. Okey, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, Indeks Pengeluaran Industri ataupun IPI, Malaysia ni pada Januari 2009 jatuh 19.8% dari tahun ke tahun dan 4% dari bulan ke bulan. Okey, berlakunya pengecupan dalam pengeluaran perbuatan adalah disebabkan oleh penurunan dalam subsektor seperti produk elektrik dan elektronik, petroleum, kimia, getah dan plastik. Okey, pengecupan ni bulan Januari ni berlaku disebabkan oleh tiga indeks iaitu perbuatan iaitu 26.3%, perlombongan 5.8% dan elektrik 12.5%. Dan IPI ni pada Februari dan Mac 2009 ni turut jatuh masing-masing adalah 14.7 dan 14.4 pada asas tahun ke tahun. Okey, apa yang dapat saya simpulkan mengenai indeks pengeluaran industri ini, IPI yang diterangkan oleh Saliha tadi jatuh disebabkan oleh tiga indeks yang Saliha terangkan iaitu perlombongan, pembuatan dan juga elektrik. Okey, yang terakhir sekali adalah buruh dan pekerjaan. Okey, menurut
Kementerian Sumber Manusia Malaysia sebanyak 40,000 pekerja diberhentikan semasa krisis ini berlaku. Jadi kebanyakan majikan ini telah menghapuskan kerja shift dan mengurangkan hari bekerja atau gaji dan memberhentikan pekerja agar untuk meningkatkan kumpulan pekerja apabila ekonomi pulih. Okey, menurut laporan Bank Dunia Malaysia, mereka menyatakan bahawa 120,000 pekerja dan 8% daripada pekerjaan pembuatan ini terpaksa diberhentikan kerana banyak yang telah memberhentikan pekerja asing. Okey, macam yang kita tahu dalam sektor kilang ke, sektor pembuatan ke, banyak pekerja asing yang berbanding dengan pekerja tempatan. Jadi disebabkan oleh perhentian pekerja asing ni, disebabkan banyak sektor pembuatan dan kilang ni terpaksa diberhentikan lah sebab tiada pekerja yang nak kerja di dalam sektor tu. Jadi kelembapan ekonomi semasa telah menjejaskan pekerja asing di Malaysia kerana mereka merupakan segmen yang tidak dilindungi dan terdedah kepada penduduk bekerja. Jadi ramai pekerja asing yang telah dihantar pulang ke negara asal kerana pengangguran di negara Malaysia ni meningkat. Sebab macam yang tadi saya cakap lah, banyak pekerja asing yang bukan dalam sektor pembuatan. Jadi disebabkan ini, kerajaan ni telah membekukan pengambilan buruh asing dan mengadakan levy untuk melibatkan pekerja asing. Okey, levy ni maksudnya kalau macam ada majikan yang nak ambil pekerja asing, dia kena bayar lebih kepada penguat kuasa untuk ambil pekerja asing tu dalam masuk dalam kilang dia. Okey, apa yang kami bincangkan yang seterusnya ialah tindak balas ataupun respon negara terhadap krisis. Okey, yang pertama, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pakej rangsangan untuk memulihkan ekonomi. Permintaan dalam negeri dijangka memberi sokongan utama kepada ekonomi dengan pembelanjaan sektor awam sebagai pemacu utama permintaan domestik. Okey, ini bermaksud Malaysia ni telah memperkenalkan rangsangan ni untuk pulihkan balik ekonomi. Seperti kita tahu tadi, ekonomi kita banyak terganggu disebabkan ekspor import semua tu. Okey, pakej rangsangan pertama yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia ialah pakej rangsangan yang berjumlah 7 bilion. Okey, dana yang diperuntukkan oleh pakej yang 7 bilion ni, dia diperuntukkan kepada projek yang mempunyai kesan pengganda yang tinggi dan serta-merta kepada ekonomi. Okey, antaranya antara projek tu ialah projek 1.2 bilion untuk membina lebih banyak rumah kos rendah dan sederhana, projek 500 juta untuk menaik taraf, membaiki, menyelenggara balai dan tempat tinggal serta kem dan kuartus tentera. Dan yang seterusnya ialah 500 juta untuk kemudahan awam seperti jalan raya, sekolah dan hospital. Ini bermaksud pakej rangsangan pertama ni dia banyak kepada baik pulih infrastruktur. Okay, beberapa langkah untuk menyokong penggunaan swasta secara langsung turut diperkenalkan. Okay, baiklah Ju. Saya nak tanya, apakah macam langkah yang awak tahu? Okey, beberapa langkah untuk menyokong penggunaan swasta secara langsung turut diperkenalkan. Antaranya, pengurangan caruman KWSP daripada 11% kepada 8% dan kelayakan pinjaman kenderaan untuk yang lebih tinggi untuk penjawat awam. Okey, ini bermaksud macam kita tahulah, nilai peratus KWSP itu telah berkurangan daripada 11 ke 8 dan kelayakan pinjaman juga turut diberikan lebih tinggi kepada penjawat awam. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah pakej kedua, iaitu 14.5 bilion telah dikeluarkan, tapi hanya 1.6 bilion ataupun 2.6% daripada 14.5 bilion itu dibelanjakan yang sebenarnya. Okey, untuk pakej ini, hanya 18 bilion, iaitu merangkumi 15 bilion rangsangan fiskal langsung dan 3 bilion insentif cukai yang digunakan untuk pakej kedua ini. Okey, baki 42 bilion itu pula dalam bentuk
dana terjamin, kepentingan ekuiti dan inisiatif kewangan swasta dan inisiatif luar bajet. Okay. Tetapi pelaksanaan kedua-dua pakej rancangan ekonomi ini sangat perlahan. Okey. Kesimpulan daripada dasar dan implikasi dasar. Okey, krisis yang pertama, krisis global ini telah melanda Malaysia dengan teruk tetapi dengan cara yang sedikit berbeza daripada AFC. Okey, pada asasnya krisis ekspor terutamanya dalam ekspor perkilangan dengan kesan langsung ke atas ekonomi sebenar. Dalam kejutan krisis ini dihantar melalui sektor kewangan dan perdagangan. Okey, kejutan yang seterusnya, kesimpulannya ialah kesan utama kepada ekonomi Malaysia adalah melalui saluran perdagangan. Ini bermaksud daripada apa yang artikel yang kami telah kaji ni, kebanyakan krisis yang berlaku ni dia banyak melalui saluran perdagangan. Okay. Krisis ini juga mendedahkan kelemahan struktur yang serius dalam ekonomi Malaysia. Maksudnya daripada krisis ini kita juga dapat tengok yang ekonomi Malaysia ni struktur dia sangatlah lemah. Dan seterusnya kelemahan struktur yang dikatakan tadi, yang lemah tu kebanyakannya ialah defisit fiskal yang berterusan sejak AFC. Seperti yang kita tahu tadi, defisit fiskal ni maksudnya perbelanjaan lebih daripada hasil. So maksudnya kebanyakan orang berbelanja lebih daripada hasil dan negara turut berbelanja lebih daripada hasil yang berterusan. Maksudnya dalam tempoh yang lama lah sejak AFC. Seorang AFC tu KFC. AFC. Seorang pakar ekonomi Bank Dunia, Malaysia mempunyai 3 pilihan untuk menangani masalah berkaitan ekspor. Okey, berdasarkan pengetahuan saya mengenai apa yang dikatakan oleh India ni, jumlah pelaburan ni berkurangan separuh selepas AFC ni tidak pulih ke paras sebelum krisis. Diterajui oleh kejatuhan pelaburan swasta, manakala pelaburan awam secara relatifnya adalah stabil dalam pelaburan yang sama tempoh. Okey, akan saya berbalik tadi kepada 3 pilihan untuk menangani masalah berkaitan ekspor tu. Yang pertama ialah menerima keadaan secara pasif dan menyesuaikan diri dengan trend pertumbuhan rendah yang lebih banyak diterajui oleh permintaan dalam negeri. Okay. Pilihan yang kedua pula ialah membina kelebihan perbandingan dalam ekspor perkilangan dan menjadi lebih berdaya saing. Maksudnya dekat sini dia nak buat apa, pilihan itu nak pastikan ekspor perkilangan tu dia lebih berdaya saing lah, lebih kuat daripada yang sebelum ni. Dan yang ketiga ialah menggunakan teknologi terkini dan memperpakaikan produk dan perkhidmatan baharu di mana teknologi dan produk tu mungkin mempunyai produktiviti yang lebih baik dan prospek ekspor. Maksudnya dia nak memperkenalkan produk baru supaya mana tahu produk baru tu boleh menaikkan balik ekonomi tu. Okay. Akhir sekali, walaupun pasaran domestik Malaysia boleh dikukuh dengan dasar yang betul bagi meningkatkan produktiviti, mengembalikan sebahagian besar peningkatan produktiviti kepada buruh dengan menaikkan gaji dan menyediakan perkhidmatan sosial dan jaringan keselamatan yang lebih baik, namun saiznya masih terhad. Okay. Yang pertama, Malaysia bersama-sama negara Asia yang lain mesti mengadakan usaha untuk menggalakkan kerjasama dan integrasi serata. So daripada sini, kesimpulan yang kita dapat buat ialah untuk memperkukuhkan dasar pasaran domestik ni, Malaysia telah bekerjasama dengan negara Asia lain untuk menggandakan lagi usaha mereka supaya dia dapat kerjasama daripada negara serantau.
Seterusnya, KDNK negara menggantikan perbelanjaan swasta dengan perbelanjaan awam dengan ketirisan dalam proses pelaksanaan. Ini maksudnya perbelanjaan swasta tu digantikan dengan perbelanjaan awam supaya macam kita tahu perbelanjaan swasta dia lebih tinggi daripada perbelanjaan awam. So dia nak gantikan supaya kita dapat mengurangkan jumlah yang dipakai. Jumlah perbelanjaan lah. Murahkan jumlah perbelanjaan. Okey, beberapa langkah kecil awal diambil untuk merealisasikan beberapa sekatan dan penyelewengan. Okey, langkah itu dikaitkan dengan dasar ekonomi baru. Okey, akan tetapi langkah tersebut dibebani dengan asas politik. Okey, hal ini kerana pada kerajaan di bawah Perdana Menteri Najib Razak, dia telah memperkenalkan langkah kecil seperti disebutkan tadi untuk merealisasikan penyelewengan dan sekatan berkaitan dengan dasar ekonomi. Tetapi macam kita tahu dia dibebani dengan asas politik. Ia telah mendapat banyak manfaat dari aktiviti mencari sewa selama beberapa dekad. Okay, ini maksud politik ni dia banyak menggunakan manfaat daripada negara tu lah. Duit negara tu banyak habis dekat politik. Itu saja daripada kami.